Menunggang badai bergelora, direda bersendirian, bagaikan jamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมรายการที่จะนำเสนอหลักการทางศาสนาแก่คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะเราได้เดินทางกันมาถึงช่วงท้ายของเดือนรอบิอุลอัลวากันแล้วค่ะหากเอ่ยถึงเดือนนี้แล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะนึกถึงการจัดงานเมาลิดินนบีค่ะแต่สิ่งสำคัญของเดือนนี้ไม่ใช่เพียงแต่การรำลึกถึงท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะคะแต่มีความสำคัญของเดือนนี้อยู่อีกค่ะวันนี้เส้นทางธรรมจะนำเสนอเรื่องราวของความสำคัญของเดือนรอบิอุลอัลวากันนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะJamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang sedang. ประวัติศาสตร์จะได้โมนาได้จารึกแต่เรานึกใครควรให้ทวนที่เมื่อกระไดเราไม่รักษามาขี่ชาติเรานี้จะงับปาอย่างแน่นอนจับมือกันมาจับมือกันเลยความรักความสามัคคีของพวกเราอย่าให้ใครมาทำให้มันมาบาดหมางนะโมนะเราอยู่กันมายังมีความสุขกันมานานบังเข้าใจแล้วว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนั่นก็พยายามจะสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในระหว่างพวกเราก็อย่าต้องไปเป็นเครื่องมือเขากับหมดเรื่องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวกันไม่ดีว่าหรือโดยที่เขาทำนั่นมันเป็นผลประโยชน์ของเขาถ้าบังเข้าใจปันนี้ก็รู้สึกสบายใจเพราะต่างบ้านเมืองเขาก็พยายามจะพัฒนาให้พวกเรานี่อยู่ดีกินดีกันอยู่นี่นะโมนะJamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang sedang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadikanlah kehidupan kita ini sebagai bekal untuk kita menemui Allah Subhanahu wa taala dan kita menerima balasannya di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kita sedang berada di minggu akhir bulan Rabiul Awal. Bulan yang umat Islam seluruh dunia sepakat katanya bulan menjadi bulan kebesaran yang dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat umat Islam di seluruh dunia juga ada sebahagian mereka mengagung-agungkan bulan ni dengan mengadakan Maulidur Rasul ataupun buat maulud.
setengah-setengah orang ataupun setengah-setengah masyarakat mengadakan ceramah secara besar-besaran untuk menunjukkan bahawa bulan yang dilahirkan Nabi Muhammad adalah bulan rahmat, yang sebagai bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Islam untuk mengingati kehidupan Nabi, bukan sahaja hari kelahiran Nabi, bahkan seluruh hidup Nabi pakat mari baca di dalam bulan Rabiul Awal. Ada sebahagian mereka juga bukan sahaja mengadakan Maulidur Rasul ataupun hari Maulud, tapi mengingat hari kematian Nabi, iaitu Nabi mati adalah bulan Rabiul Awal juga. Ikhwah yang dikasihi sekalian, kita bukanlah nak mengagungkan bulan Rabiul Awal dan hari kelahiran Nabi, tetapi kita naknya ajaran Nabi. Oleh kerana kalau sebenar-benar kita kasih kepada Nabi, berarti kita ambil ajaran dia, pesannya dia, dan apa yang dia wayak kepada sahabat dia sampai ke kita pada hari ini masih lagi kita boleh duk dengar ajaran Nabi melalui sunnahnya ataupun melalui hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah yang dikasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Artinya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku ni lebih dikasihi oleh seseorang tu daripada diri dia sendiri, daripada ibunya, bapaknya, dan daripada anak-anaknya, dan daripada semua orang-orang di atas muka dunia. Berarti Nabi pesan kepada semua orang Islam supaya kasih kepada dia, supaya kasih kepada Nabi lebih daripada kita kasih kepada diri kita sendiri lagi, lebih daripada kita kasih ibu bapa, anak kita dan semua manusia di atas muka dunia. Bukanlah Nabi suruh kasih kepada diri dia, tetapi lek-lek di sini artinya Nabi suruh kasih kepada ajaran yang disampaikan olehnya. Ikhwah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran pesan kepada Nabi, suruh Nabi ni sapa ajaran kepada umat dia, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hei Nabi, hei Rasul, mengsapakanlah apa yang disampaikan kepada kamu. Berarti Nabi sudah pun sapa belaka dah ajaran yang disapa oleh Allah, dan Nabi sendiri pun buat contoh yang terbaik kepada umat dia. Kita nak berpandu kepada kepada mana-mana ajaran, hendaklah kita berpandu dahulu kepada ajaran Nabi. Cara Nabi makan, Nabi tidur, Nabi duduk dia, Nabi semaya, Nabi puasa dan sebagainya. Siapa kau Nabi berpolitik, Nabi bina masyarakat, kita kena turut juga. Kalaulah kita tengok keadaan masa kita pada hari ini, dunia sudah pun maju, dunia sudah pun kita anggap katanya semaju-maju manusia adalah pada zaman sekarang. Boleh jadi 100 tahun lagi lebih maju daripada zaman sekarang. Memang kita tak mustahil ataupun kita tak participate benda ni. Manusia makin hari makin maju. Tetapi dia jangan lupa bahawa kembali kepada agama, kembali kepada sunnah Nabi itu adalah kemuncak ataupun perkara yang penting bagi setiap orang. Dia kena kembali kepada agama. Tak mungkin sama sekali seseorang manusia nak maju tapi dia hanya tam kerasa ataupun tam loka piwat yang ada pada sekarang ni, tapi dia tidak berpandu kepada ajaran agama. Itulah menyebabkan, minta maaf, sebahagian daripada ahli-ahli politik, orang-orang duduk mainkan meng, sebab tu dia sesat ataupun dia turut hawa nafsu dia kerana dia tidak berpandu kepada agama. Tidak takut kepada Allah. Hanya nak kepada duit, nak kepada nama, nak kepada orang duk sanjung dia, menyebabkan kadang-kadang dia longtang, longpit. Kalaulah longtang saja, kemungkinan insya-Allah boleh dia kembali lagi. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu tekak di dalam hati dia longpit, tidak ada orang nasihat kepada dia, orang tamadan nak pergi nasihat kepada orang besar, orang ada tamnain, kadang-kadang tak gamuk. Sebab itulah kita ambil peluang di dalam kehidupan kita, insya-Allah
Tak kira lapisan masyarakat, orang tamada, orang ada tamnai tinggi, orang pertengahan, mesti semua kembali kepada ajaran Al-Quran. Mesti kembali semua kepada ajaran sunnah Nabi SAW. Orang Islam adalah orang baik. Orang bijak. Orang fikir panjang. Orang buat gapa-gapa piti-pitan rob khop. Ini adalah orang Islam. Nabi juga tunjuk contoh di dalam kehidupan dia. Apa dia nak buat satu-satu perkara dia mesyuarat. Dia tanya sahabat-sahabat dia. Perongsai Nabi berihan. Bukan sahaja ibadat Nabi perongsai. Tetapi cara Nabi hidup. Cara Nabi tadbir negara. Bahkan di masa Nabi itu Nabi diperakat. Orang nak bunuh dia. Bukan sahaja Nabi tu hidup seni, boleh makan seni, tidur seni. Bahkan di sekeliling dia, orang sudah pun perakat nak ambil nyawa dia. Bukan seni Nabi perintah. Bukan seni Nabi duduk di dalam negeri Madinah. Bahkan hampir setiap tahun apabila selepas daripada Nabi hijrah pergi ke Madinah, hampir setiap tahun kena berperang dengan orang-orang Quraisy ataupun orang-orang kafir. Ada seteru segenap bucu. Sama ada orang Kristian, orang Yahudi, orang munafik dan orang Quraisy. Ikhwah yang dikasihi sekalian, apabila kita ambil sejarah hidup Nabi mari pasal di dalam kehidupan kita, jelas bahawa kita kena ambil sejarah Nabi itulah sebagai kemuncak di dalam kehidupan kita untuk kita guna. Sama ada kita nak guna di dalam segi semaya amal ibadat kita kena guna amalan serupa dengan Nabi. Cara makan, cara minum, cara hidup dengan isteri, dengan anak, dengan jiran tetangga kita kena ambil ajaran Nabi. Sebab itulah kita melihat pada hari ini, alhamdulillah, orang Islam kita pakat-pakat sedar. Pakat mikir semula. Pakat buka wisaitat, buka buah fikiran untuk menerima ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Artinya, hendaklah kamu berpegang teguh, hai Muhammad, dengan perkara, dengan wahyu yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang sebenar. Allah Ta'ala jinjan sendiri katanya wahyu Al-Quran adalah jalan yang sebenar. Sebab itulah kita duk minta setiap hari, minta dalam Quran, minta dalam semaya kita melalui bacaan Al-Quran, melalui Fatihah yang kita duk baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang sebenar kepada kami. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kamu sudah pun memberi kepada orang-orang sebelum kami, iaitunya puak-puak Nabi, puak-puak Rasul, puak sahabat Nabi dan sebagainya. As-salafus soleh sampai ke hari ini. Kita nak minta supaya kita ni termasuk di dalam golongan orang yang Allah Ta'ala sudah pun buka jalan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada jalan kepada kita hak paling besar sekali, iaitunya al-Islam dan al-Iman. Iman dan Islam adalah sebesar-besar nikmat. Selepas daripada itulah kita kena usaha sendiri, ngaji dan usaha dengar ajaran yang sebenar. Seperti mana yang diajar sebelum daripada kita nak solat Jumaat. Kita nak sama-sama dengar khutbah. Mari kita pakat-pakat dengar ajaran Allah, ajaran Nabi melalui tok-tok guru, ustaz-ustaz mai duk royak kepada kita ajaran yang jernih. Banyak yang saya duk faham di dalam masyarakat kita pada hari ini, kita kena hapus ajaran yang tak betul dengan sunnah Nabi. Kita kena hapus ajaran-ajaran yang pasal tak tahu mari mana. Tak tahu katanya sanad dia ya sanad mana. Boleh jadi alhamdulillah buah-buah orang tua tu kadang-kadang betul, tetapi kita kena cek. Kadang-kadang buah orang tua, amalan-amalan yang sebelum daripada kita lahir tu, orang tua kita, tok nenek kita dok buat dah. Tapi cuba kita tanya katanya, hak dok buat tu kena ke tak? Inilah perlu kepada kita proses semula.
Perlu kepada betul semula. Sebab ajaran Islam memang ajaran yang jelas. Bukan pasal ajaran kelabu, mai duk tunjuk kepada manusia katanya, hak ni, hak tu, hak ni, hak tu. Bukan. Memang Islam ajar supaya manusia berfikiran luas. Terima ajaran bersih. Kalaulah saya misal mudah-mudah, air yang kita nak minum, makan ni yang kita nak makan, cerak. Kalau sekiranya ada lalak seekor, kita tak makan dah makan ni tu. Air keruh sikit, kita tak minum dah. Kita nak minum air bersih. Sebab kita tahu katanya, kalau sekiranya air tu tak bersih, air keruh, kita makan dia akan jadi nyakit dalam perut kita, dalam tubuh badan kita. Apatah lagi kalau sekiranya amalan yang kita duk buat tak betul dengan sunnah. Amalan yang kita duk buat tak betul dengan ajaran Quran. Tuhan nak terima ke tak? Wallahu a'lam. Sebab itulah kita mari pegang sebagai pendirian cut jiun dalam hidup kita. Ajaran yang tak betul kita tak terima. Kita terima hanya hak betul dan kita amal. Inilah Allah Subhanahu wa taala pesan di dalam Quran supaya manusia ni berpegang dengan ajaran Quran. Nabi pun pesan, siapa kau akhir sekali hidup Nabi masih lagi duk pesan. Dia duk royak semenjak daripada awal hidup dia. Siapa yang nak mati dia duk pesan lagi supaya manusia jangan tinggal ajaran Quran, jangan tinggal ajaran sunnah dia. Berarti kalau sekiranya kita banding mudah-mudah, kita ada waris-waris kita ataupun mak-pak kita, waris-waris kita, isteri kita, suami kita, dia dekat-dekat nak mati. Goliknya orang dia yang kecek dalam hidup dia, kadang-kadang boleh kita terima, boleh kita tak terima. Tapi orang dia yang kecek dekat-dekat nak mati, itulah sebagai rekah di dalam hidup dia. Siapa-siapa sahaja dia nak besar dekat-dekat yang nak mati, katanya bot serup, kamput dalam hidup dia sejak daripada lahir dia sampai nak mati. Dekat-dekat nak mati itulah hak paling penting sekali. Nabi pun besar. Dekat-dekat yang nak mati pun dia duk ngajar lagi sahabat dia. Orang yang duduk sekali di dalam bilik dia, Nabi masih lagi duk royak ajaran Islam. Ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita pegang cut jiun kita, mauqif kita. Jangan kita sama sekali terima ajaran yang tak betul dengan sunnah. Jangan sama sekali kita terima ajaran yang tak betul dengan Quran. Dua ni lah sebagai sebagai tempat kita nak gantung. Manusia mana-mana yang tak pegang dengan ajaran Quran, tak pegang dengan sunnah, berarti orang itu sesat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia royak, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Kalau sekiranya kamu ni tinggal sunnah Nabi kamu, nascaya kamu sesat. Ni sahabat Nabi, hak turut Nabi, walaupun jakoh dia jalan belakang Nabi, dia turut tapak Nabi. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dia jalan alik belakang Nabi, dia turut. Walaupun tapak kaki Nabi, dia jalan nak wisama. Masya Allah, ni sahabat Nabi. Kita boleh gambar di dalam kehidupan kita bahawa sahabat Nabi lah orang yang paling faham sekali agama. Orang yang paling nak turut sekali Nabi. Orang yang paling kasih kepada Nabi. Kalau sekiranya kita dakwa di hari ini katanya kita kasih kepada Nabi, melalui kita buat perayaan tu, buat perayaan ni, sompot tu, sompot ni, ingat sejarah Nabi, jasa Nabi, tapi memang tak sama dengan para sahabat yang kasih kepada Nabi. Sahabat Nabi jang lagi tehir tubuh dia, orang nak mari bunuh Nabi, dia jang lagi tehir tubuh dia untuk dia mati, tapi Nabi tak mati. Kita alhamdulillah, kita hidup di akhir zaman, kasih juga kepada Nabi. Kita sebagai umat Islam, hendaklah kita tunjuk katanya kita kasih kepada Nabi, tapi melalui kita terima ajaran dia dan ambil ajaran dia, amal di dalam kehidupan. Ikhwah yang dikasihi sekalian, saya nak rekah apa yang saya nak di dalam khutbah yang pertama ini, iaitunya sebagai satu sunnah Nabi yang selalunya kita lupa, iaitunya berdoa. Berdoa bukanlah saya maksud lepas pada semaya, tapi saya maksudnya setiap iriabot kita,
Setiap gerak-geri kita hendaklah kita baca doa, sebut doa. Sama ada kita nak makan, nak minum, nak tidur, bangun tidur, naik sikar, naik motor, naik kereta, masuk masjid, keluar masjid. Siapa kau nak jimuk dengan isteri pun kena berdoa. Kena baca doa. Roliknya kita terlupa. Apa sahaja yang kita buat, kadang-kadang kita terlupa. Sebab itulah saya ambil ayat di dalam surah Az-Zariyat, ayat yang ke-50 ni, Allah Ta'ala berfirman, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu beri peringatan, hai Muhammad, oleh kerana peringatan itu adalah faedah kepada orang-orang Islam. Saya berkhutbah pada hari ini sebagai tazkir, sebagai ingat mengingat. Perangat semula, hendaklah kita selalunya hidup doa kita. Memang kita alhamdulillah orang yang faham dengan sunnah Nabi, faham dengan ajaran Allah, tetapi hendaklah kita selit sikit supaya barakah di dalam kehidupan kita. Semua perkara yang kita buat, jangan lupa doa. Nabi ajar semua. Setiap perkara yang Nabi nak buat, dia berdoa. Siapa yang nak pakai seluar dia, pakai baju dia berdoa. Bukan media ataupun bukan masa dia untuk kita nak mari nak ajar doa so. Berkewajipan bagi setiap orang yang mari dengar khutbah pada hari ini, cuba kita ngaji doa Nabi. Gapakah yang Nabi baca belum pada yang nak buat satu-satu perkara. Inilah menjadi satu daripada sunnah Nabi yang kita duduk laung-laung supaya manusia pada hari ini, orang Islam pada hari ini kembali semula kepada ajaran Nabi. Maka kita jangan lupa bahawa Nabi buat gapo-gapo, dia buat dengan doa. Dia baca doa, sebab itulah Nabi dipenuhi dengan barakah. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi pahala tidak berputus-putus. Siapakah hari ini umat dia masih lagi duk berselawat kepada dia, insya-Allah. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Quran, marilah kita berpegang teguh dengan ajaran sunnah Nabi, insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, satu perkara sebagai wasiat kepada diri saya sendiri dan ikhwah sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, iaitunya fitnah dunia. Kita melihat dunia di akhir-akhir zaman ni banyak dengan fitnah. Sama ada dengan harta benda, manusia itu sendiri, dan fitnah dengan hawa nafsu kita. Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah guk bagi orang Islam, syurga bagi orang kafir. Kita melihat orang-orang kafir, dia nak buat gapo, dia turut hawa nafsu dia. Memang dia ada agama. Kita anggap katanya orang kafir adalah duduk di dalam agama dia, tetapi dia tak berpegang teguh mana dengan agama dia. Sebaliknya kita melihat orang Islam. Orang Islam kita juga, na'udzubillah min zalik, sebahagiannya tu hawa nafsu. Ditelai oleh dunia. Dipakoh ataupun diambil ataupun ditelai oleh fitnah-fitnah yang berlaku di akhir-akhir zaman semacam yang kita melihat pada hari ini. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, kita duduk atas dunia kena pandai-pandai. Kena fahamlah tujuan gapo kita duduk atas dunia. Kita nak pergi ke mana, dan pengkalan yang terakhir di dalam kehidupan kita gapo.
Sebab itulah Nabi dia pesan banyak hadis-hadis dia berhubungi dengan fitnah dunia. Siapa ke dia pesan kepada sahabat dia, hampir-hampir dia wasiat katanya janganlah kamu ditelan oleh dunia. Jangan siapa ke dunia ni boleh ambil kehidupan seseorang mukmin siapa ke tak ingat kepada mati, tak ingat kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur." Janganlah siapa ke dunia tu dapat menipukan kamu, dan jangan siapa ke syaitan hawa nafsu menipukan kamu. Oleh itu, kita pandai-pandailah hidup di atas muka dunia. Pegangkanlah dengan ajaran Islam. Jangan sampai ke kita duduk di atas dunia tapi kita kena turut hawa nafsu kita. Turut dunia, turut orang-orang kafir sebagainya. Sebab kalau sekiranya seseorang tu sesat di atas muka dunia, kadang-kadang insya-Allah masih ada lagi orang boleh beri nasihat kepada dia. Tetapi kalau sekiranya orang tu sesat lepas daripada dia mati, hidup atas muka dunia sesak-sesak dah. Nak mati sesak dan lepas pada mati sesak lagi. Masya Allah, orang ni adalah orang yang sangat-sangat rugi. Ulaika humul khusranul mubin. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, iaitunya mereka itu orang-orang yang sangat-sangat rugi. Rugi yang nyata. Duduk atas dunia perugi, di akhirat kelak kita tak boleh kembali semula kepada dunia walaupun satu saat. Oleh itu, sebagai nasihat kepada diri saya sendiri dan ikhwah sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran, faham Islam molek-molek. Insya-Allah, orang yang faham Islam dengan secara baik, Islam dengan tulen, Islam yang bersih ada di dalam hidup dia, hati dia, fikiran dia, cara buat dia, dia akan selamat. Dunia dan akhirat insya-Allah akan selamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ahlikil kafarata wal yahuda wal nasara wal makirin jami'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Bagaikan jamur pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang segar. ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันไปจะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเรา ก็วิธีลดโลกร้อนนะครับก็คือง่ายๆเลยนะคะก็คือการปิดไฟคนละดวงนะครับผมอย่างเช่นไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดไว้นะฮะแล้วก็ทำกันเยอะๆกันแล้วกัน60ล้านคนเนี่ยปิดกันคนละดวงที่ไม่ใช้ก็เท่ากับ60ล้านไฟที่ไม่ใช้นะฮะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเรา Bagaikan jamur pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang segar.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวทางศาสนาจากเส้นทางธรรมในวันนี้อย่าลืมนะคะฟังธรรมกันแล้วนำไปปฏิบัติกันด้วยค่ะและขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนคุณผู้ชมในสิ่งที่ผู้ชมได้ดุอาไปค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่น่าสนใจทางศาสนาจากเส้นทางธรรมในวันนี้นะคะหากผู้ชมสนใจจะให้ทางเราไปถ่ายทำการอ่านคุตบะห์ที่มัสยิดในพื้นที่ของคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์0732033585ได้นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปแล้วค่ะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบารอกาตุฮ์ Di reda bersendirian